Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, pada kapsul kali ini saya akan membicarakan dua perkara. Yang pertama, larangan dalam ihram, dan yang kedua, talbiyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, sebaik sahaja seorang berniat ihram umrah, sama ada di mikat atau sebelum mikat atau selepas mikat. Wajibnya di mikat, tetapi mungkin dia tertidur di mikat. Dia pun berniat selepas mikat atau dia nak berniat sebelum mikat. Sebaik sahaja berniat, dua amalan jatuh serta-merta ke atas dirinya untuk dilakukan. Pertama, amalan yang wajib. Kedua, amalan yang sunat. Wajib bagi orang yang telah berniat ihram meninggalkan 13 larangan itu. Dan sunat bagi orang yang setelah berniat ihram ini bertalbiyah daripada tempat dia berniat itu, di mikat atau sebelumnya atau selepas mikat, hingga dia akan mengerjakan tawaf umrah di Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita fokus mula kepada larangan dalam ihram. Kita akan bincangkan tentang 13 larangan ini. Terdahulu ia dibahagikan kepada dua larangan. Untuk lelaki, orang lelaki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan tidak boleh menutup kepala. Manakala dua larangan untuk perempuan, iaitu tidak boleh menutup muka atau sebahagian muka dan juga tidak boleh memakai sarung tangan. Dan 4 larangan yang sama tidak boleh melakukannya, iaitu memakai wangian, minyak rambut, mengerat kuku, mengerat rambut, termasuklah menggunting atau mencabut rambut adalah dilarang. Jadi dah ada 8 larangan di situ. Dua larangan lagi adalah berkaitan kemuliaan tanah haram, iaitu tidak boleh memburu binatang dan tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan, termasuklah potong atau kutil atau patahkan tumbuhan. Dalam ihram tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara itu. Dan berikutnya adalah 3 larangan berkaitan nikah dan kahwin. Tidak boleh akad nikah berseronok-berseronok antara suami isteri dan tidak boleh bersetubuh atau mengadakan hubungan intim semasa dalam ihram walaupun sudah bernikah. 13 larangan ini diperhatikan. Ada 6 larangan berkaitan pakaian. Orang lelaki tidak boleh memakai pakaian bercantum atau berjahit dan tidak boleh menutup kepala. Orang perempuan tidak boleh menutup wajahnya atau sebahagian muka dan tidak boleh memakai sarung tangan. Dan sama-sama lelaki dan perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian dan minyak rambut. Larangan yang berkaitan pakaian ini dikategorikan kepada larangan tarafuh. Maknanya kita bercantik-cantik, pakai minyak wangi, pakai minyak rambut, dalam arti kata lain berhias. Larangan dari hal pakaian ini dari jenis larangan tarafuh, iaitu larangan kerana berhias diri atau mencantikkan diri. Ini ada kesan. Jika ia dilakukan dengan sengaja, ada dam dan dosa. Jika tidak sengaja, ada dam dan dosa yang akan diterangkan lebih lanjut pada kapsul yang lain. Baik, yang berikutnya, seperti tidak boleh mengerat kuku, mengerat rambut, mencabut tumbuh-tumbuhan dan memburu binatang. Ia dikategorikan larangan itlaf. Itlaf ini maknanya kita buat sesuatu kerja tu, ada benda yang jatuh daripada tubuh badan kita atau ada benda yang sudah rosak seperti binatang yang diburu tetapi dia dah mati atau tercedera, tercabut bulu umpamanya, pokok yang dipatahkan, jadi ia dah berlaku kerosakan pada pokok itu. Jadi larangan ini dinamakan itlaf. Ini pun ada kesannya. Jika amalan ini dilakukan semasa dalam ihram, sama ada sengaja atau tak sengaja, ada dam dan dosa yang akan diterangkan lebih lanjut pada kapsul yang akan datang. Baik, berkaitan larangan nikah dan kahwin pula, iaitu akad nikah berseronok-seronok antara suami isteri atau bersetubuh. 3 jenis larangan ini dari kategori tarafuh, ada dam dan dosa jika ia dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebaiknya kita berniat ihram, jagalah diri kita daripada melakukan 13 larangan itu. Saya ingin terangkan sedikit lagi mengenai larangan tarafuh berkaitan pakaian. Jika berlaku larangan jenis tarafuh ini, umpamanya ada seorang lelaki memasuki tandas, dia terlupa yang dia ada ihram, kemudian dia menutup kepala dengan tidak sengaja.
Kemudian dia tersedar perbuatannya, lalu dia terus tanggalkan penutup kepala. Maka tarafu ini tidak dikenakan dam dan tidak ada dosa. Dengan syarat segera tanggalkan apa yang dilarang itu. Itu dari kategori tarafu. Begitu juga bagi perempuan. Dia dalam ihram, dia memasuki kedai jual minyak wangi. Penjual minyak wangi pun promo dia satu spray atau satu calik minyak wangi di tangan dia. Dia pun terlupa yang dia sedang dalam ihram. Dia pun bau minyak wangi. Wangi ni bau. Sedap bau ni. Kemudian kawan-kawan dia pun tegur dia. Awak kan dalam ihram. Kemudian dia segera bertindak mencuci wangian yang dipakai itu. Jadi tak sengaja. Dan segera meninggalkan larangan itu. Maka tidak ada dam dan tidak ada dosa. Kita fahamkan yang tarafu dahulu ya. Berkenaan yang itilaf, saya akan terangkan pada kapsul yang lain. Sekarang saya ingin terangkan mengenai talbiyah. Sebaik satu orang berniat ihram, maka wajib meninggalkan larangan serta-merta dan serta-merta juga sunat dia bertalbiyah. Talbiyah ini artinya menyahut panggilan Allah. Lafaz talbiyah ini yang masyhur, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebaik kita berniat ihram, bererti kita telah menaik taraf status diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu mulia sekali. Kita kena fokus kepada Allah, kita kena tinggalkan 13 larangan supaya kita boleh fokus, dan pada masa yang sama kita melafazkan talbiyah. Kita berkomunikasi dengan Allah, kita mengaku, ya Allah, aku datang menyahut panggilanmu, ya Allah. Aku datang menyahut panggilanmu, ya Allah. Aku datang menyahut panggilanmu, ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu dan aku datang menyahut panggilanmu, ya Allah. Maknanya 4 kali kita bawa diri kita berdepan menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengaku innal hamda, semua pujian, wan ni'mata, semua nikmat engkau punya, lakawal mulk, kuasa memerintah, kuasa memutus, kuasa menghukum hanya milikmu saja, tiada yang lain. Inilah lafaz talbiyah, satu lafaz untuk bawa diri kita dekat kepada Allah. Setelah kita berniat ihram umrah, kita berada di suatu tempat yang tinggi di hadapan Allah. Kita mengaku, ya Allah, aku datang menyahut panggilanmu, ya Allah. Aku datang menyahut panggilanmu, ya Allah. Ya Allah, aku datang menyahut panggilanmu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu, ya Allah. Aku datang menyahut panggilanmu, ya Allah. Sesungguhnya semua pujian, semua nikmat milikmu semata-mata, dan kekuasaan memutuskan milikmu jua dan tidak ada sekutu bagimu. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, orang yang berniat umrah tadi bertalbiyah terus-menerus sehingga dia akan melakukan pekerjaan tawaf di Tanah Suci Mekah, di Kaabah Musyarafah, di dalam Masjidil Haram. Itu insya-Allah Subhanahu Wa Taala dapatlah kita beramal dengan panduan yang diberikan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.